Ustaz, bagaimana untuk menasihati ibu, bapa, mertua atau keluarga yang jauh dari melaksanakan ibadah, yakni tidak menunaikan solat fardu yang sudah bertahun-tahun? Apa kaedah yang cara terbaik untuk saya nak berikan teguran, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, tanggungjawab kita. Bila kemungkaran berlaku di hadapan kita, paling kurang, kita hendaklah mencegahnya dengan hati. Kalau kita dapat mencegahnya dengan tangan, itu terbaik. Kalau kita dapat mencegahnya dengan mulut, maksudnya tangan tak boleh. Sebab tangan ni ulama sebut, dia dikhususkan kepada orang yang ada kuasa, pihak berkuasa lah. Secara umumnya begitu. Kalau tidak, dengan lidah kita. Kalau itu pun kita tak mampu melakukannya kerana kita tak berani ke, contoh kan. Kita pun lemah. Maka paling kurang, tak boleh kurang daripada tu. Kita kena benci dengan hati. Kena engkar dengan hati. Maka ulama tafsirkan apa maksud dia mencegah dengan hati. Dia mencegah dengan hati itu, pertama dia tak suka kemungkaran itu. Dia tidak bersolidariti terhadap kemungkaran itu. Dan yang kedua, dia kena ada rasa sedih dan dia kena doakan. Jadi perkara itu pertama kena buat. Iaitu orang yang bertanya ni, puteri yang bertanya ini, ada sedih dalam hati itu, sebenarnya Nabi kata di belakang itu dah tak ada dah, walaupun sebesar biji sawi daripada iman. Ini selemah-lemah iman lah. Tapi kalau itu saja yang dia mampu, semoga Allah Ta'ala memberi pahala yang besar. Pertama sekali, kita sedih, kita risau, kita runsing. So risau ini adalah permulaan bagi kerja, permulaan bagi action. Jadi bila dah ada risau, sekarang ni dia pergi kepada bertanya. Maknanya orang yang bertanya ini dia ada fikir, dia ada risau. Dan hendaklah fikir dan risau itu disertai dengan perasaan kasih sayang. Kita bukan benci dia kerana dia itu dia, tetapi kerana kita sayang kepada dia. Itulah caranya Nabi dakwah umat kepada Allah SWT. Kita ingatkan benda ni sebab kita sayang. Kita sayang di ibu mertua kita, di ibu kita, di ayah kita. Kita sayang dan kita tahu orang yang tak semayang ni akan jadi apa pada dia. Jadi atas rasa kasih sayang itu, kita mulakan dakwah kita. Okey, kemudian dia dalam dakwah ini ada yang disebut dengan perkataan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah. Hikmah ni tak semestinya dilakukan dengan perkataan. Kecuali orang itu mampu melakukannya. Jadi dalam antara hikmah dalam berdakwah ini, misalnya kita dakwah bil hal. Kita dakwah bil hal. Dia panggil istilahnya lisanul hal. Kita tunjukkan diri kita dahulu yang mengutamakan solat. Kita tunjukkan keprihatinan daripada pihak diri kita. Kemudian dalam bab nak bercakap dengan mereka, kalau kita boleh cakap, sebab ada orang boleh je cakap kan. Dan kalau kita nak bercakap, kita gunakanlah bahasa-bahasa yang tidak menyebabkan mad'u itu lebih jauh daripada kita. Sebab ulama kata, kalaulah dengan kita cakap itu, dia makin jadi ganas. Daripada dia tak solat, kemudian bila kita ajak solat, dia pula jadi kata, aku tak naklah solat ni. Itu akan jadi lagi teruk. Sebab kalau orang tu tak solat sahaja, taklah bagus. Tapi kalau dia sampai mengingkari solat, kata solat ni benda sia-sia, sebenarnya dia buat benda yang lebih besar lagi. Maka kalau kita tak mampu untuk berdakwah sendiri, kita tengok siapa orang yang mana ibu bapa kita, mertua kita dengar cakap. Kita cakap dengan orang tu. Kita cakap kepada orang itu untuk menasihati mereka berdua. Gunakan bomoh luar, orang panggil. Kadang bomoh dalam rumah ni tak dengar. Maka kita gunakan pendekatan, guna bomoh luar. Dan di samping itu, kita berdoalah dengan Allah supaya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka. Ada satu lagi perkara yang kita boleh buat, iaitu kita hidupkan bacaan hadis Nabi SAW dalam rumah kita. Tentukan satu waktu, misalnya lepas Isyak, waktu yang lapang, kita duduk, kita baca hadis Nabi SAW tentang kelebihan solat. Kelebihan, bukan ancaman. Sebut kelebihan je. Kelebihan. Siapa solat dapat begini. So kitab yang bagus digunakan adalah kitab karangan Maulana Zakaria bin Maulana Yahya Al-Kadahlawi yang kita panggil kitab Fadailul Amal, baca fadilat solat. Kita baca walaupun seorang, kita baca aja. Insya-Allah. Ada mungkin nanti ada ibu bapa nak duduk ke, dia tiba suka nak dengar ke. Lama kelamaan insya-Allah kita harapkan nur daripada hadis Nabi itu masuk dalam hati dia dan dia menggerakkan dia untuk kembali insaf dan mengerjakan solat. Amin. Insya-Allah, semoga baik-baik.